Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi pagi ini saya buat satu live awal bagi mengumumkan seperti yang dijanjikan, ya, ramalan ketiga keputusan penuh PRU 15 mengikut pecahan negeri, ya, bagi kerusi parlimen dan jumlah penuh anggaran kerusi-kerusi yang akan dimenangi oleh komponen-komponen utama gabungan yang bertanding. Okey. So hari ini adalah 12 November dan perkara ini telah dimuktamadkan awal pagi semalam setelah bertemu dalam lebih kurang 4 jam. Jadi saya akan umumkannya dan saya akan bacakannya. Dan ramalan ketiga ini telah atau akan diletakkan di ruang tajuk. Anda boleh merujuk kepada link berkaitan untuk membaca dengan teliti, di mana di dalam artikel berkaitan pecahan dibuat ikut negeri dan anggaran kerusi bagi setiap gabungan ataupun kumpulan telah disertakan. Baik, saya baca, ya. Jadi pertama sekali saya ingin menjelaskan sejelas-jelas mungkin bahawa ramalan ketiga ini adalah ramalan yang ada lagi satu ramalan, ada lagi satu ramalan yang akan dibuat 2 hari sebelum pilihan raya umum ke-15. Anggapan dibuat dalam ramalan ini bahawa 75% atau lebih pengundi berdaftar akan keluar mengundi. Maknanya jika kurang dari 75% atau 70% yang keluar mengundi, anggaran ini tidak begitu tepat. Ya. Ramalan ini adalah berdasarkan konsensus membabitkan sekumpulan individu termasuk saya, dan kumpulan ini turut merangkumi nombor 1, penganalisa politik, nombor 2, ahli politik, nombor 3, sumber-sumber dalam organisasi kajian, nombor 4, pemerhati politik, dan nombor 5, sumber risikan dalam negara. So, kami telah berkomunikasi selama beberapa bulan, ya, bermula 3 bulan sebelum PRN Melaka. Ramalan ini mengambil kira pengumuman calon oleh semua gabungan, ya, pada hari penamaan calon. Ramalan ini juga mengambil kira tinjauan-tinjauan yang dibuat secara online. Ada 7 tinjauan, tetapi tinjauan-tinjauan ini walaupun diambil kira, tetapi ianya lebih kepada memberi kita idea. Okey. Dan juga ramalan ini mengambil kira chat atau panggilan terus. Ada 2 cara kita berkomunikasi dengan secara langsung dengan individu-individu yang dipilih menurut kriteria tertentu, iaitu sama ada menerusi chat, ya, pelbagai saluran chat, atau panggilan terus membabitkan sejumlah 1432 individu setakat ini. Okey. Untuk tujuan ramalan ini, Gerakan Tanah Air, Perikatan Nasional dan Warisan dilonggok bersama. Walaupun mereka secara rasmi tidak bekerjasama, tetapi dari sudut perolehan kerusi kita ambil jumlah. Maknanya kita longgok GTA, Perikatan dan Warisan bersama, dan longgokan ini kita kenali sebagai GPW. G untuk GTA, P untuk Perikatan Nasional dan W untuk Warisan. Jadi GPW. Jadi bila anda dengar saya sebut GPW, ianya adalah hasil jumlah kerusi yang diperolehi oleh GTA, Perikatan dan Warisan, ya, dijumlahkan bersama. Okey. Jadi berikut adalah ramalan keputusan penuh PRU 15. Ya. Saya baca dulu grand total. Jumlah keseluruhan GPW ataupun longgokan kerusi-kerusi yang diperolehi oleh GTA, Perikatan Nasional dan Warisan dianggarkan 110. Barisan Nasional 29 kerusi, Pakatan Harapan 56 kerusi, GPS 23 kerusi dan lain-lain 4 kerusi. Kejap, ya.
Maaf. Jadi saya ulang ya. GPW iaitu longgokkan jumlah kerusi GTA dicampur dengan perikatan dicampur dengan warisan 110 kerusi, Barisan Nasional 29 kerusi, Pakatan Harapan 56 kerusi, GPS 23 kerusi, lain-lain 4 kerusi. Jadi di dalam artikel ini anda boleh lihat pecahan. Saya baca 2-3 je. Contohnya Sabah dijangka PH 4 kerusi, Barisan 5 kerusi, GPW 16 kerusi. Di Perak Barisan 6 kerusi, GPW 10 kerusi, PH 8 kerusi. Perlis GPW sapu habis 3 kerusi, Kedah Barisan 1 kerusi, PH 4 kerusi, GPW 10 kerusi. Jadi ada banyak lagi anda boleh baca. Tetapi keseluruhannya GPW iaitu GTA Perikatan dan Warisan dijumlahkan ialah 110 kerusi, BN 29 kerusi, PH 56 kerusi, GPS 23 kerusi, lain-lain 4 kerusi. Jadi jangan lupa anda boleh mula bertanya soalan sekarang. Hari ini saya akan ambil soalan. Jadi jangan lupa rujuk kepada live semalam di mana saya ada bercerita berkenaan perkara ni tetapi secara kasar dan juga cerita benda-benda lain yang menjadi faktor kepada keputusan ramalan ini. Perlu saya ingatkan sekali lagi ya, bahawa ramalan ini adalah berdasarkan anggapan 75% ke atas keluar mengundi. Ya, jika bawah 75% ianya menjadi makin kurang tepat. Sama seperti Johor. Sebenarnya Johor kalau anda lihat ramalan saya tepat. BN lebih teruk dari PRU 14. Tetapi BN menang sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Ya. Satu lagi ramalan terakhir, muktamad akan dibuat 2 hari sebelum PRU 15 dan anda boleh mula bertanya dari sekarang. Okey, Munir di Danding Ulut, PH tidak kurang dari 90 kerusi. Okey, saya hormati pendapat anda. Di pihak saya inilah ramalannya. Ya. Dan kalau anda lihat di PH pun tanya 3-4 orang, 3-4 ramalan yang jauh berbeza. Kalau tanya Anwar 100 kerusi. Kalau tanya Rafizi 80 kerusi. Percayalah ya, kalau lebih 75% keluar mengundi, angka-angka itu adalah jauh tersasar. Okey. So, yang penting masyarakat Melayu Islam kena keluar undi beramai-ramai. Bila saya sebut benda ni, ada laskar kata awak resis. Resis apabila saya suruh bangsa atau mereka yang seagama saya keluar mengundi ya, kerana untuk memastikan ya maruah mereka terjaga, maruah bangsa terjaga, apakah itu resis? Fikir-fikir sendirilah. Okey. GPS dijangka menang 23 kerusi. Okey, ini PH memang tidak akan menang. Itu semua psycho. Sebab itu anda perlu lihat live saya semalam, malam semalam di YouTube Regi Jasiri Taudin. Memang penting live itu. Ya. Ada soalan? Ya. Laskar pedulikan. Ya, saya tahu nak buat apa. Okay. Ada soalan? Okey. Baru-baru ini Merdeka Center. Ya, saya memang tahu Merdeka Center pada PRU 14 tidak tepat jangkaan mereka. Ya, mereka kata BN akan menang 100 kerusi. Tetapi semalam Merdeka Center lebih kurang setuju dengan saya, walaupun dia tak katalah saya setuju dengan Regi, tak ada, bahawa benda sudah ubah.
dan PAS memang akan dapat manfaat besar dalam PRU 15 ni. Jadi kalau anda baca keseluruhan pendapat Merdeka Center ni, sudah ada gambaran. Mereka sendiri dah nampak tsunami Melayu. Ini bukan cerita. Okay. Kalau anda lihat ceramah-ceramah PKR, mereka akan pilih 1-2 je war-warkan gambar, video, tapi hambar. UMNO gone. Ya, habis. Right. Kalau dari sudut kita perhatilah. Ya. Okey, tuan. Jangkaan GPS menang 23 daripada 31 kerusi parlimen di Sarawak. Boleh tahu di mana GPS jangka tewas kerusi parlimen di Sarawak? Sebenarnya bila kita buat ramalan ini ada banyak data, ada banyak kira berlambak ya, dia punya muka surat kajian dan sebagainya ya. Jadi untuk pecahkan itu saya rasa tak sesuai lah untuk satu-satu live. Yang kita beri total bagi setiap negeri yang kita jangka. So itu angka yang kita jangka buat setakat ini. Dan perlu anda ingatkan, ini ramalan. Walaupun ramalan kita cuba buat dengan cara yang terbaik, tapi ianya tetap ramalan, bukannya keputusan. Ya. Dalam GPW, siapakah yang akan mendapat kerusi yang paling banyak mengikut ramalan tuan? Okey, kita putuskan untuk GPW ini kita tidak akan mengkaji dari sudut itu, walaupun ada pertimbangan-pertimbangan. Sekiranya ia pun diumumkan yang mana dapat lebih, yang mana dapat kurang, itu mungkin kita buat dalam ramalan keempat. Dan apabila saya longgokkan bersama GPW, maknanya apabila saya longgokkan bersama GTA, Perikatan dan Warisan, dan jumlahkan kerusi mereka dan saya beritahu 110, ini bukannya satu kenyataan bahawa semestinya GTA akan kerjasama dengan Perikatan dan Warisan, atau kerjasama ini akan berlaku. Itu di luar kawalan saya, di luar jurisdiksi saya, itu antara mereka ya. Tetapi memandangkan misinya adalah untuk menumbangkan Barisan Nasional, dan memandangkan saya 100% yakin satu undi untuk PH adalah satu undi untuk Zahid dan kleptokrat, dan begitu juga satu undi untuk Zahid dan kleptokrat atau Barisan Nasional adalah satu undi untuk Anwar dan DAP. Maka dengan itu saya longgokkan yang lain bersama, sebab akhirnya kita tahu perlu ada gabungan untuk bentuk kerajaan. Tetapi esok benarkah mereka akan kerjasama, itu di luar pengetahuan saya. Jangkaan saya di Pahang. Okey, di Pahang ada keputusannya. Anda boleh baca, saya akan letak link artikel selepas live ini. Di Pahang, GPW 6 kerusi, Pakatan Harapan 2 kerusi, BN 6 kerusi. Itulah jangkaannya ya. Ibnu Rajab Pejuang akan menang di Perlis, Kedah dan sebahagian Perak, Melaka, sedikit di Selangor. Jumlah hampir 50. Okey, ini saya tak nak komen lah, tapi saya hormati kedudukan pandangan anda. Jadi bagi GTA, Perikatan dan Barisan kita longgok bersama. Cuma tinjauan menunjukkan, kalau kita lihat dari sudut parti, yang dominasi adalah PAS dan Pejuang dari sudut pilihan Melayu Islam ya, Pejuang dan PAS. Tetapi itu bukan bermakna itu tidak diterapkan di dalam analisa ini ya. Okey, kuasa ketiga itu apa tuan? Saya dah berkali-kali jelaskannya, jadi untuk live ini is irrelevant ya. Okey, ada lagi? Siapa yang layak PM10? Okey, anda boleh rujuk juga, undian ini telah dimulakan dan masih terbuka. Anda boleh rujuk, ada senarai di sana. Tun Mahathir,
Muhyiddin Yassin, Zaid Amidi, Ismail Sabri. Anda boleh lihat sendiri, ya, siapa yang nombor 1. Yang saya tahu, yang paling bawah sekali adalah 3 individu, iaitu Anwar Ibrahim, Ismail Sabri dan Zaid, ya. Pada ramalan tuan, apakah para pengerusi parti akan menang di tempat mereka bertanding? Susah nak kata. Okey, susah nak kata. Khususnya, ya, Anwar, susah nak kata, ya. Anwar di Tambun ni susah nak kata. Okey, itu sahaja yang saya boleh komen. Tetapi bila kita buat penilaian kemampuan Anwar untuk menang, saya lupa, saya kena rujuk balik, ada kita buat keputusan ramalan, ya, adakah dia menang ke kalah, ada kita buat. Apakah nasib Merdeka Center setelah diketahui bagaimana cara pengumpulan data mereka yang ikut suka hati? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, tetapi saya tahu Merdeka Center, walaupun saya hormati, ya, analisa-analisa yang dibuat, tetapi mereka cenderung ke arah pihak tertentu. Okey, Anwar Ismail, jangkaan tuan area Pantai Timur, please respond due to the first time comment di page ini. Okey, jangkaan saya di Pantai Timur ni PAS akan mendapat menunjukkan peningkatan luar biasa. Itu sahaja. Okey, pandangan tuan, KJ boleh menang di Sungai Buloh? Okey, bila anda tanya individu-individu ni, saya lupa sebab banyak. Untuk satu individu sahaja ada pertimbangan-pertimbangan. KJ pun ada, saya ingat, tapi saya tak fokus. Nanti saya cek lah. Saya cek, mungkin dalam ramalan terakhir saya cek dan saya berikan, ya. Arif Ahmad, ada kemungkinan Agong tangguh PRU kalau cuaca memburuk? Okey, kita memang tak mau PRU awal-awal lagi. Zahid menipu bangsa. Kononnya kita tak mau sebab kita takut. Kita tak mau sebab rakyat akan seksa. Kita tahu Zahid tak akan menang, UMNO tak akan menang, tapi rakyat akan seksa. Sekarang sudah jelas UMNO tak akan menang. Okey, tetapi walaupun kita tidak ingin pilihan raya, tetapi terlalu banyak tenaga dan duit ditabur, ya. Dan sekiranya pilihan raya ini dibatalkan, ya, ini akan meresahkan lagi rakyat dan menimbulkan ketidaktentuan yang lebih buruk, yang boleh membawa kesan buruk kepada ekonomi dan banyak perkara lain, politik termasuklah. Jadi saya rasa sudah terlambat. Apa jua keadaan sekalipun, PRU 15 perlu dan wajib diteruskan, ya. Dan ingat, ya, orang, khususnya orang Melayu Islam, sebab kalau kita tengok survey, Cina ni lebih 80% akan keluar mengundi. Jadi ingat, ya, orang Melayu Islam ni, perjuangan tu, ingat lagi sebelum merdeka, masa berjuang menentang British, dia orang tak pentingkan peribadi, yang dipentingkan adalah negara, maruah bangsa dan perjuangan demi bangsa, agama dan negara. Jadi anggaplah ini satu ujian, hujan, banjir dan sebagainya. Jadi perjuangan perlu demi bangsa, agama dan negara, ya, kerana keadaan negara terancam oleh puak-puak kelompok-kelompok yang menggadaikan maruah bangsa, khususnya Zaid Amidi dan mereka yang bersubahat dengan dia, ya. Jadi pilihan raya ini perlu diteruskan dan ramai perlu keluar mengundi dalam apa jua keadaan. Kalau tidak, jangan menyesal, ya. Gagak rimba, dia ni masih yakin Dr. M akan jadi PM padahal Parti Pejuang. Okey, gagak rimba ni mungkin gagak sebenar, saya tidak tahu.
mungkin tak faham bahasa. Bagi mereka yang dah lama dengan saya, dah tahu saya tak pernah kata saya yakin Tun M akan jadi PM. Saya cuma beritahu kalau tanya saya secara peribadi, Tun M perlu jadi PM, ya. So saya tak tahulah ini gagak rimba ni betul-betul gagak ke apa. Ya, betul, Sweet Abdul Rahman. Jangan pentingkan diri sendiri, demi negara semua wajib undi. Betul. Okey. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Nur Kasih. Bagaimana dengan Parlimen Putrajaya? Boleh komen? Boleh. Anda boleh baca sendiri. Lepas live ni saya akan letak link. Okey. Parlimen Putrajaya ni sebenarnya dia, kalau kawasan wilayah persekutuan ni kita longgok bersama. Jadi kita wilayah persekutuan sahajalah. Jadi untuk wilayah persekutuan GPW 7, PH 5, BN 1. Itu ramalannya. Ya. Okey, anda tidak perlu bila anda komen, anda tulis soalan saya bebas tidak bias kepada mana-mana. Tak payah tulis. Okey, actually you nak tanya soalan you bias kepada sesiapa pun, I don't care. Okey. So soalannya, sejauh mana ramalan-ramalan Tuan peratus menjadi kenyataan? Okey, ada Laskar kata, oh Johor meleset, Melaka meleset Regi punya ramalan. Itu bohong, ya. Ramalan saya tepat di Johor, iaitu PKR akan hangus. Okey, dan BN akan menunjukkan penurunan mendadak berbanding PRU 14. Tepat sekali. Cuma dia menang 2/3, itu bukan sebab ramalan silap. Itu sebab hampir 50% tak keluar mengundi. Jangan lupa ramalan dulu saya kata itu adalah berdasarkan anggapan lebih 75% keluar mengundi. Sama juga dengan ramalan ni, saya kata berdasarkan anggapan lebih 75% keluar mengundi. Sebab di Johor bila anda lihat peratus pengundi berdaftar, jumlah pengundi berdaftar dan jumlah yang benar-benar sokong BN, sebenarnya BN merosot. Jadi ramalan saya cukup tepat. Ya. So okey. Tuan. Ya, Fauzi Ismail, yang betul-betul ikhlas demi ekonomi Malaysia, yang lebih berjaya Tun M GTA Pejuang. Tun M memang ikhlas. Ya, Tun M memang ikhlas. Okey. Sekejap ya. Okey. Laskar, ya, aku baru buang. GTA maybe banyak akan hilang deposit. Okey. Ini semua I tak nak layan lah. Okey. Tapi bagi saya kenyataan itu meleset. Ya. Okey. Sebab semua tinjauan menunjukkan kalau kita pecah parti, okey, dua menunjukkan sedikit trend luar biasa. Saya tak kata itulah yang akan berlaku, tetapi duanya adalah GTA dan PAS. Okay. Okay. Kembara Sufi, GTA mungkin menjadi kingmaker pada PRU 15. Itu adalah kenyataan yang lebih tepat. Ya. Bukan tak faham, ramalan tak bermakna jika kurang 75% keluar mengundi. Ramai tak faham, bukan tak faham. Ini Laskar. Ya. Laskar atau nama yang lebih alternatif, Kutu Rayap. Kutu Rayap yang duk merayap hingga kat page orang lain dan serang. Iman lemah. Iman lemah. Ya. Okey. Saya ambil dua lagi soalan. Muhammad Hanafiah Harun, PH akan nazak di Selangor. Betul. Menurut ramalan saya, di Selangor PH dapat 2, tapi dia masih menurut ramalan dia masih pegang. Bukan, ini adalah ramalan parlimen lah. Jadi parlimen bukan penentu kerajaan negeri lah. Okey, tapi masih kalau kita lihat PH jatuh, dia 12, GPW dapat 10. Ya, tapi PH masih mendahului. Ya, okey, satu lagi. Ya, Awi Temasek, ya, Kutu Rayap hinggap, ya. Dia hinggap, dia berak, dia kencing kat page saya.
Sebab orang-orang ni lemah iman, Laskar ni semua lemah iman. Kita buat kerja ni, saya buat benda ni bukan dibayar ke apa. Mereka ni tak tahulah. Bagi saya banyak sifat munafik pada laskar-laskar ni. Baca bahasa mereka, munafik, sama ada dah masuk syirik ke apa, itu saya tak tahulah. Okey. Laskar Kutu Haprak, betul lah, Kutu Haprak, Kutu Raya. Nik Kapong lah, sesiapa pun boleh buat ramalan, tapi yang menentukannya adalah undi rakyat. Okey, sebenarnya itu betul, tapi tak payah sebut, tapi betul, ya. Sebab itu memang understood lah, nama pun ramalan. Sorry Ebiman, salam RJ, sorry masuk lambat. Tak apa. Yes, Kutu Rayap setuju sangat, terima kasih. Okey, baik, setakat itu sahajalah. Sila share ramai-ramai. Siaran ini akan diulang di YouTube Regi JC Ritaudin, dan jangan lupa tonton live semalam di YouTube Regi JC Ritaudin, ada kaitan dengan pendedahan ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa, mungkin malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.